Kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, terima kasih Engkau berikan kami kesempatan yang indah memulai tahun ini dengan merenungkan firman-Mu. 主啊，我们感谢你，因为在新的一年里面，你给我们机会再次来聆听主你的话语。 Pakai kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan. 求你使用两位仆人，不论是传主信息、翻译的， Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉靠我主耶稣基督生命求， Amin. 阿门。 恭祝大家圣诞快乐，新年蒙恩。 Selamat tahun baru kepada saudara sekalian. 首先我要感谢主，因为带领我度过一个学期在广州学习汉语。 Pertama-tama saya mau mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menolong saya belajar di Guangzhou 1 semester. 我也特别要谢谢对教会荣耀堂特别是我们的执事支持我到广州能够学习。 Saya juga mau berterima kasih kepada jemaat dan khususnya majelis yang sudah mendukung saya di dalam hal belajar di ERJ. 除了学习以外，我还有2个负担在国内。 Selain belajar, saya juga melayani di sana. 第一次我每个月要一次到惠来大南山那边有一个我们就是开始做一个布道所在那边。 Dan khususnya setiap bulan saya harus mengunjungi Tananshan di tempat sana untuk memulai suatu pos PI atau persekutuan. 第二次我要到香港代替暂时就是陈传照放下的侍奉，就是在那边有我们叫做印尼姐姐，就是我们印尼本地的土人到那边去做家务的。 Yang kedua, saya harus setiap bulan juga ke Hong Kong, di sana juga menolong menggantikan penginjil Lidiatan pelayanannya di Hong Kong di antara para TKW. 这是暂时的我们希望有一天能够找到真正有这个那边能够代替做这个家务印尼姐姐的侍奉那边。 Tentu hal ini adalah untuk sementara. Dan kami juga mengharapkan supaya nanti ada hamba Tuhan yang menggantikan penginjil Lydia untuk melakukan pelayanan di sana. 谢谢你们的爱心，谢谢你们的为我祷告。 Terima kasih atas kasih saudara dan dukungan doa saudara. 也谢谢大家看顾我的家庭。当我离开家庭，当我离开教会，当我离开印尼，我知道很多弟兄姐妹很爱心来看顾我的家庭。 Demikian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian yang begitu memperhatikan keluarga saya ketika saya tidak berada di Indonesia. Ya, itu sedikit perkenalan. Sekarang saya pakai bahasa Indonesia saja supaya lebih lancar. Kita melihat Alkitab ya dari Injil Lukas. 现在我就用印尼语来讲道。 Hari ini kita akan melihat satu tema masa depan sungguh ada. 今天我们的这个讲题是前程是在有前途。 Kita akan melihat 3 ayat Alkitab di dalam Injil Lukas. 我们翻开我们的圣经是在路加福音第1章 Pertama kita akan melihat ayat 13. 第13节。 Jangan takut hai Zakaria sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 天使对他说：“撒迦利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。” Berikutnya ayat 28 sampai ayat 30. 然后28节到30节。 Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? 天使进去对他说：“蒙大恩的女子，问问你安，主和你同在了。”玛利亚因这话就很惊慌，又反复思想，这样问安是什么意思？
天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。” Kemudian pasal 2 ayat 10. 那么接下来是第2章第10节。 Di sini dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是光复万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。” Ada berapa kali malaikat datang kepada manusia ketika menjelang saat kelahiran Yesus Kristus. 那么当耶稣基督接近耶稣基督的降生，天使有好几次在人的面前显现。 Kalau menurut Injil Lukas ada 3 kali. 是我们看在路加福音记载有3次。 Memang Matius mencatatkan ada 1 kali lagi, yaitu Yusuf, tapi itu dalam bentuk mimpi, bukan pertemuan langsung. 还有一次天使向着约瑟显现，但是是在这个梦里，而不是这样的直觉显现。 2 kali dicatatkan jelas sekali, dikatakan aku malaikat namanya Gabriel bertemu dengan Zakaria dan Zakaria dan Maria. 那么有2次记载，加百列天使向这个撒加利亚，还有向这玛利亚显现。 Pasal 2 ayat 10 di sini juga bukan hanya 1 malaikat, tapi 1 rombongan malaikat menampakkan diri kepada para gembala. 那么在路加福音第2章，不是单单一个天使向这个牧羊人显现，但是这里记载有很多的天使向他们显现。 Tapi ada 1 dulu yang pertama kali menampakkan diri. 可是先有一个天使向他们显 Dan 现。 itu dipercaya juga Gabriel. 那么有些人相信这也是加百列天使。 Pertanyaan saya adalah, dalam 3 kali penampakan diri ini pesannya apa? Pertanyaan saya adalah, dalam 3 kali penampakan diri malaikat, apa inti pesannya? 那么在这天使3次向人显现，那么他的信息的终点是什么呢？ Ada yang bisa kasih tahu saya? 你们可以告诉我吗？ Jelas sekali dikatakan, jangan takut. 是很清楚的，我们看到他的信息说：“不要怕，不要惧怕。” Saudara-saudara yang terkasih, mulai dari seorang pemimpin agama Zakaria, seorang rohaniawan, 那么 malaikat katakan jangan takut. 那么第1次天使向撒加利亚这个宗教的领袖显现，那么对撒加利亚祭司说：“不要怕。” Kemudian pada seorang perempuan yang baru tunangan, masih muda, Maria namanya, juga jangan takut. 然后第2个是向一个童女，就是刚刚订婚的童女，就是玛利亚，这个天使向她显现说：“不要惧怕。” Pesan yang sama, 1 rombongan malaikat datang di hadapan para gembala dengan pesan yang sama. Jangan takut. 那么天使也用同样的信息，当他显现向这个牧羊人显现的时候，对他们说：“不要怕。” Saudara-saudara, takut bagaimana masa depan kita, takut bagaimana besok apa yang terjadi. Ini adalah sangat-sangat wajar. 那么，当我们感到对应着我们的前途而感到害怕，这是一个很正常的事情。 Bagaimana tahun 2014 nanti? 就是当我们已经踏入这个2014年， Apakah yang akan terjadi? 我们不知道将要发生什么事情。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama kali kalau ke luar negeri, ke Guangzhou, saya masih ingat kursnya itu masih 1.500 untuk renminbi. 当我第1次到广州的时候，我记得当时的这个人民币跟我们1年前的价钱是1500。 Sekarang kalau mau sekolah ke Chungguo itu mulai terasa karena hampir 2.000 kalau tidak salah. 那么现在呢，一个1元人民币的价钱是差不多2000。 Itu yang di Chungguo. Bagaimana kalau yang di Amerika? 那是在中国，但是在美国又如何呢？ 12.000 lebih. 因为现在1块美金是12000。 Bagaimana ke depannya? 那么还有其他人。 Saudara-saudara, di Chungguo, di RRT, sebenarnya di sana pun orang-orang mengalami pergumulan yang begitu berat memikirkan masa depan.
那么在居住在中国的这些人呢，他们不断的为着他们的前程，不断的思想应该如何去争取一些。 Hanya memang pemerintah China itu begitu pinter, begitu rapi menutupi setiap kekurangan di dalam pemberitaan media massa. 只不过在新媒体的时候，这个国内的他们知道怎样用好消息来遮盖一些不好的消息。 Nah, mereka bilang kalau mau tahu keadaan China yang sesungguhnya, mereka harus cari berita di luar negeri. 那么真正在国外的人其实不知道在国内真正的情况。 Juga yang tahu, 他们要tahu di luar negeri baru bisa mendapatkan berita sesungguhnya. 那些住在外国的人才能知道这个一切正确的消息。 Ada beberapa berita besar terakhir ini di koran RRT. 那么有几个大新闻出现在这个中国的报章上， Salah satunya adalah masalah tentang satu anak. 就是关于有一个孩子， 独生子一个孩子。这个人是一个独生子。 Sekarang ini memang peraturannya sudah sekian puluh tahun, setiap keluarga hanya boleh satu anak. 因为在中国呢，其实一个家庭已经被限定只能有一个孩子。 Peraturan ini sekarang mau diubah. 那么现在他们要改这个计划， Diperlunak. 就是软化。 Mereka katakan kalau tidak salah sudah diketok, sudah disetujui bahwa boleh punya 2 anak dengan berbagai catatan. 那么他们开始批准一些人一个家庭可以2个孩子， Yaitu kalau memang satu papanya anak tunggal, mamanya anak tunggal menikah, mereka boleh dapat 2 anak. 那么这个做父母的他们，如果他们都是独生子或是独生女，他们结婚以后，他们在家庭里面可以有2个孩子。 Itu pun masih ada catatan. Itu pun masih ada catatannya. 但是还有一些条件， Yaitu kalau anak yang lahir pertama itu perempuan, 如果他们所生的第一胎是女儿， anak kedua boleh. 那么第2个就可以生第2个孩子。 Apakah akibatnya kalau mereka melahirkan anak lebih daripada aturan pemerintah? 如果是他们超过这个政府所限定的，在一个家庭生了更多的孩子的话， Saya kasih gambaran 3 kota besar. 那么我给大家看有3件事情。 Pertama di Shanghai. yang pertama 第一就是在上海， Shanghai kalau melahirkan anak kedua dendanya adalah kurang lebih 600 liuan renminbi, 60.000 renminbi. Itu 100 ribu lebih, 100 juta lebih dendanya. 那么当一个人生了孩子超过所限定的，他们要付这个6万块美元，这个6万块元人民币。 Beijing kurang lebih dendanya 50.000. 在北京呢要罚款这个5万， Itu kurang lebih mungkin hampir 100 juta. 那么差不多是100条。 Kalau di Guangzhou kurang lebih dendanya 40. 那么在广州是10万元， Kalau desa-desa mungkin lebih lunak, lebih murah. 那么在乡下呢被罚款的人大概更便宜。 Kemudian suku-suku minoritas boleh anak 2. 可是少数民族他们可以自由的生孩子。 Kenapa pemerintah memikirkan sekarang boleh punya anak 2? 为什么现在的政府开始批准他们可以一个家庭2个孩子呢？ Kalau pemerintah tidak melihat ini sesuatu kritis ya, krisis ke depan, ya sesuatu yang sangat bahaya bagi pemerintah, bagi negara Cungguo, mereka cepat sekali harus tangani. Kalau enggak ini adalah krisis masa depan. 那么，如果他们不开始现在开放批准一些家庭2个孩子，那么在以后的中国会面对更大的危机。 Kalau Anda ke Guangzhou atau di mana, kalau kita naik MRT atau apa, kalau scan kartu, kita akan selalu dengarkan Lauren Menhui Card, yaitu gratis untuk orang tua yang di umur 55 tahun ke atas untuk semua angkutan.
那么在中国是在广州，若是那些坐地铁的或是坐公共汽车的，他们都有55岁以上的人都有这个免费卡。 Saya bayangkan lama-lama nanti kereta ini penuh dengan orang-orang tua. Karena yang ada yang lahir sedikit, yang tua banyak. 那么我想象到坐这个地铁的人，那么一天比一天，那说年长的人会越来越多，年轻的人越来越少。 Satu anak tunggal menikah, sama-sama anak tunggal, lalu punya anak satu, di atasnya papa mama pensiun 2 orang, mertua 2 orang. 1 orang sama-sama anak tunggal menanggung di atas 4 orang, di bawah sekolahkan anak. 我们可以想象，如果是这个独生子跟独生女，他们结婚以后，他们2个人要负担4个人，他们的父母与他们的岳父岳母， Biaya rumah sangat mahal. 所以他们的生活费是相当高的。 Apalagi yang bahayanya. 那么还有什么危险呢？ Anda bisa bayangkan punya anak cuma 1, papa mama ingin menyenangkan hati anak. 那么我们可以想象到，如果是我们的孩子只有一个，而父母这样去疼爱这个孩子， Anak tidak pernah berpikir hidup itu harus berbagi karena tidak punya kakak, tidak punya adik. 但是因为他没有其他的兄弟姊妹，他在操练方面、智力方面不成熟， Semua itu adalah milikku. 他认为一切都是以他为主， Yang terbaik dari papa mama untuk saya. 所以爸爸妈妈所拥有的最好的就全部属于我。 Anak yang seperti ini ketemu dengan anak yang seperti ini menikah jadi satu rumah tangga. Kira-kira apa yang terjadi? 那么这样的孩子在这样的环境长大，又碰到他的另一半，然后成立了一个家庭，还会成为什么样的家庭呢？ Tidak laki, tidak perempuan sama-sama egois. 那么我们看到，无论是男的、女的，他们都非常的自私自利。 Ini dilihat oleh pemerintah. 那么因为这样的情况，政府看到了， Dan lebih parah lagi, 而且更严重的事情， anak-anak sekarang semuanya itu main game. Tayosi. 现在的孩子他们不断的打这个电动玩具， Jadi main game setiap hari itu bunuh-bunuh, pukul-pukul, bunuh-bunuh, pukul-pukul, saya harus menang. 他们所看到的就是暴力的这个游戏。 Begitu kita belajar, ada waktu setelah ganti pelajaran 15 menit saja. Tidak sampai kadang, ya 15 menit saja. Apa yang dilakukan? 那么当我们要上另外一节课之间有这个15分钟的时间休息片刻， Harusnya kita istirahat sebentar minum atau apa. Mereka enggak, anak-anak langsung keluarkan. Pukul-pukul, hantem-hantem, pukul-pukul. Jadi main terikat begitu 那 lupa. 么有一些时候我们应该使用这时间去喝还是吃一点东西，但是那边的人趁着的时候打这个游戏还是电动玩具。 Lebih celaka lagi ada bapak-bapak sampai tengah malam main. Pukul-pukul, hantem, tembak-tembak, matiin. 而且他们所玩的这些游戏都是暴力的游戏， Setiap hari pikiran seperti ini mencengkram pikiran anak-anak muda. 所以在他们的年轻人每一天都受到这些暴力游戏的影响。 Nilai-nilai kekristenan dibalik. 那么他们把这个基督的这个价值观完全的倒翻了。 Memukul orang kan tidak boleh. 他们认为打人是不可以的， Apalagi menembak orang sampai mati berdarah-darah. 而且用枪打死人，让人流血受伤。 Tapi pikiran ini sudah dibalik. 可是现在他们的思想、他们的文化 Kamu 被倒翻了。 Kamu semakin banyak membunuh, kamu naik derajatnya, peringkatnya. 那么当他们在游戏当中可以击败打死他们的对头是坏人，他们就更上一级。 Saudara-saudara, ini bahaya sekali logika seperti ini. 那么这样的玩具影响了他们的思想是非常可怕的。 Dari kecil kita kasih anak-anak nonton Tom and Jerry, lucu. 我们从小就让孩子去看这个 Tom and Jerry 的这个卡通片， Saling pukul, saling menyakiti. 那么我们看到这2个人，他这2个互相的对打， Kita merasa itu lucu. 我们认为这是很可笑的事情。 Tapi nilai-nilai itu sudah dibalik. 可是他整个的这个价值观完全的变了，变质了。 Anak tunggal yang egois dicekoki, dimasukkan dengan pemikiran bunuh, hantem, lalu kamu naik peringkat. 那么他们常常是一个独生子或是独生女，但是从小就受到了这一些影响。
saya harus menang, saya harus kalahkan orang lain. 那么他们认为我必须赢，我必须要打败别人。 Ini sangat-sangat berbahaya. 那么这样的思想是非常可怕的。 Ini yang 危 dilihat 险的 oleh pemerintah China. Makanya sekarang mereka izinkan supaya boleh punya 2 anak. 那么，因为政府看到这方面的危险，他认可一些家庭能够有2个孩 Supaya 子， anak-anak itu bisa berbagi. Kalau punya kue, bagi 1 untuk kakaknya, 1 untuk 好 adiknya. 让在这样家庭长大的孩子，他们学习能够分享他们拥有的东西，能够分给他的兄弟姊妹。 Saudara-saudara, banyak sekali di setiap negara, di setiap tempat kalau dipikirkan banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. 那么，若是我们注意到，在全球每一个国家的现在的发展，给我们看到是非常令人担心的。 Masih banyak berita-berita penting, tapi saya tahu kita terbatas waktu, saya tidak mungkin bahas berita saja. Kita harus kembali ke Alkitab. 还有很多的新闻，暴力新闻，我们可以看到。 Bapak Ibu Saudara terkasih, pertama-tama kita melihat Zakaria. Alkitab katakan jangan takut. 那么刚才我们看到，就是当天使向撒迦利亚显现的时候，就对他说：“不要怕。” Pak Zakaria mewakili status orang terpandang, orang yang punya jabatan rohaninya baik. 那么撒迦利亚代表那些有名望的、有地位的、是有好名声的人。 Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan dia? 那么在他的生命里面发生了什么样的事呢？ Setiap orang menikah kepingin punya anak. 因为每一个成婚建立家庭的人，他们希望都有自己的孩子。 Dia sebagai tokoh rohani, imam kalau tidak punya anak, itu orang luar melihat dalam pandangan perjanjian lama, dia dikutuk oleh Tuhan. 那么他是一个宗教的领袖，是一个有名望的人。那么在犹太人的文化里面，但是当一个人家庭没有孩子的话，那个是非常羞辱的一件事情，是不蒙神赐福的。 Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana bisa melayani, aktif mendoakan orang lain kalau dia sendiri doanya tanda kutip seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan. 若是他是一个侍奉上帝的人，但是在别人眼中他是不蒙神赐福的人，他如何来服侍上帝呢？ Saya coba menempatkan perasaan saya pada diri Zakaria. 那么我尽力的用同理心去了解、去理解他所遭遇的这个状况。 Sebagai imam mendoakan jemaat. 就是他身为一个祭司，不断的为这个会友祷告， Jemaat senang didoakan. 因为每一个会友都喜欢这些宗教领袖为他们 Lewat 祷告。 penumpangan tangannya, lewat doanya, jemaat diberkati dan dijawab oleh Tuhan. 那么他为这个些信徒祷告，让他们蒙神赐福，神赐福了这些信徒。 Yang sakit disembuhkan. 那些在病痛当中的也得到痊愈 Yang。lebih celaka lagi yang tidak punya anak didoakan Zakaria, punya anak. 但是最糟糕的那些没有孩子的，当撒迦利亚为他们祷告，他们就得到了孩子。 Lalu bagaimana dengan Zakaria? 那么撒迦利亚本身又如何呢？ Apanya yang salah? 那么他到底错在哪里呢？ Kurang rohani, 是不是他不够属灵， kurang melayani, 或是他不积极的服侍主， kurang setia. 他不够忠心？ Saudara-saudara, saya ajak kita, khususnya aktivis, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, majelis, semua jemaat yang setia pada Tuhan, mari kita tempatkan perasaan kita seperti Zakaria ini. 那么我要请每一位教牧同工，还有执事，还有所有的信徒们，让我们用同理心去理解这个撒迦利亚的情况。 Kita sudah rajin, 我们很殷勤， kita sudah berikan persembahan, 我们已经奉献了， waktu kita, 我们奉献了我们的时 tenaga 间， kita, 我们的精力， dana kita. 我们的金钱， Kita mendoakan orang lain. 我们也为别人祷 Orang 告。 lain dibangunkan semangatnya lewat doa kita. 那么透过我们祷告，能够再一次让别人更起劲的、更有力量的来跟随 Orang lain 主。 memuji kita karena kita berdoa dengan sangat baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. 别人称赞我们，因为我们为他们祷告，而我们成为了别人的祝福。 Namun realitanya, kita sendiri menghadapi masalah kesulitan. Seolah-olah doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. 那么我们自己又如何呢？我们好像也面对一些问题，好像我们的祷告不蒙神垂听。
Kita terus berdoa, 我们一直不断的祷告， kita terus meminta, 我们不断的向神祈 kita 求， tetap rajin melayani. 我们也继续的殷勤的服侍主， Bukan Anda bersalah, bukan Anda berdosa. 不是因为你做错了事，或者犯了什么罪， Namun Tuhan tidak menjawab. 可是神又好像不垂听我们的祷告。 Zakaria tetap setia melayani. 可是，在这样的情况当中，撒迦利亚仍然的忠心侍奉主， Dan Zakaria tetap berdoa. 而撒迦利亚还是继续的祷告， Dia setia meminta. Setia meminta. 他忠心的祈求。 Kenapa saya katakan demikian? 为什么我这样说呢？ Karena malaikat katakan, Zakaria, doamu dijawab. 因为天使对他说：“神听了你的祷告。” Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姊妹们， saat mendengar doanya didengar oleh Tuhan. 当他听到说神已经垂听了他的祈求， Apa yang terjadi? 那么接下来又发生了什么样的事情呢？ Dia sendiri tidak percaya. 他自己不相信。 Ini yang terjadi persis dengan Sarah dan Abraham. 这样的事情就像发生在亚伯拉罕和撒拉的身上。 Saat malaikat katakan kamu akan dapat anak, 当天使对他们说：“你将要得到一个儿子。 mereka tertawa. ”他们在哪里发笑？ Apakah Abraham tidak tahu janji Tuhan? 他是不是他们不知道上帝的应许呢？ Apakah mereka tidak berdoa meminta? 是不是他们没有祷告，不祷告向神祈求？ Dari awal mereka sudah tahu. 因为从起初他们就知道， Tapi doa dari hari ke hari terus berdoa sampai tua. 但是他们一直的祷告，直到他们年老的时候。 Di manakah engkau Tuhan? 那么上帝的恩典在哪里呢？ Aku sudah setia. 我已经忠心的跟随 Aku 主， sudah melayani. 我也忠心的侍奉主， Aku tidak melakukan kesalahan dan dosa di hadapanmu. 我也没有做错任何事情在神 Aku 的面前。 melayani orang lain dan orang lain mendapatkan berkat. 我已经服侍了信徒，而他们得到了神的恩典。 Tetapi di mana berkatmu untuk aku? 可是神，你的自己的恩典 Bapak Ibu Saudara 给 terkasih 我在哪里呢？ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah ini juga menjadi pertanyaan Anda saat ini? 那么，亲爱的弟兄姊妹，是不是这也成为我们的一个挣扎是问题？ Aku sudah melayani. 我已经殷勤的侍奉主， Aku sudah setia. 我已经忠心了， Bahkan berdoa untuk orang lain. 我也为别人祷告。 Banyak orang lain diberkati. 有许多人都蒙神的赐福， Tetapi kenapa Tuhan? Kenapa aku masih menghadapi masalah? 可是为什么好像神不垂听我的祷告？ Kadang-kadang kita menghadapi seperti itu. 因为有些时候我们也是这样的挣扎。 Biarpun engkau seorang pemimpin agama rohaniawan. 虽然我们是一个在教会成为一个这个宗教的领袖，是教牧同工。 Biarpun engkau seorang majelis, seorang guru sekolah minggu, seorang aktivis gereja. 虽然我们是教会的执事，是一个圣工人员，是一个主日学老师。 Biarpun engkau seorang pendukung setia gereja. 虽然我们不断支持教会的圣工， Ada kalanya Tuhan seolah-olah tidak jawab Anda. 可是有一些时候我们也没有得到答案。 Kita sudah baik. Kita sudah baik. 我们已经很好， Tapi seolah-olah Tuhan itu diam. Seolah Tuhan itu diam. 可是有一些时候神好像是静默不语的。 Bapak Ibu Saudara terkasih, tetaplah setia berdoa seperti Zakaria. 可是我们看到撒迦利亚他仍然忠心的祷告。 Ketika malaikat datang pada dia dan menyatakan doamu dijawab, didengar oleh Tuhan. 那么当天使显现的时候说：“你的祈祷蒙神垂听了。” Mungkin sekian lama dia berdoa, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Sampai dia sendiri tidak percaya. 那么他大概有好几年、好几十年的时间祷告，直到他听到这个消息，他不相信。 Makanya dia akhirnya harus bisu sampai anak itu lahir. 那么神就惩罚他，使他不能说话，直到孩子生下来。 Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun pergumulan Anda sudah baik, Anda sudah setia. Tetaplah setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. 所以我们在生活当中，不论我们面对一切的一些的苦难或是问题，我们要仍然忠心的跟随主。 Ini tentang seorang pemimpin agama. 这是关于一个宗教领袖的情形。 Jangan takut juga disampaikan kepada Maria.
第二就是天使也向玛利亚说，不要害怕。 Maria seorang muda. 玛利亚是一个很年轻的童女， Dia baru tunangan dengan pacarnya. 那么她刚刚是一个许配给约瑟的一个女孩。 Nazaret kotanya kecil. Coba gambar berikutnya. 那么拿撒勒是一个很小的城。 Dulu pada zaman Tuhan Yesus diperkirakan kota Nazaret itu hanya 50 keluarga. 那么在耶稣的时代，有一些解经家说，大概只有50个家庭住在那个地方。 Gambar ini saya ambil 2010. Waktu itu saya ke sana. 那么这个照片是我2010年到那边去的。 Antara rumah Maria dan rumah Yusuf jaraknya kurang lebih 300 meter. 那么玛利亚的家跟约瑟的家距离差不多只有300米。 Gambar 3, gambar 4 adalah sisa-sisa jalan setapak yang masih dipertahankan. Mungkin ini adalah jalan kuno pada zaman Maria dan Yusuf, kata mereka. 第3和第4的照片大概是过去所留下的那个人行道，一个很小的路。 Jadi kota itu kecil. 那么我们看到这个城市是非常小的。 Dari kecil budaya Yahudi mereka adalah orang tuanya tunangan dulu. Dari kecil mereka saling senang misalnya ya. Jadi ada ikatan dari kecil, bukan tunangan. Ikatan dulu. Jadi kamu nanti anakmu jadi menantuku, anakku jadi menantumu. Itu mulai dari kecil. 那么在犹太人的文化里面，那么他们可以从小就把孩子定了亲。 Sampai besar, kira-kira umur pemuda mungkin memang mereka ternyata lihat saling senang, mereka masuklah dalam tahap tunangan. 那么当他们开始长大以后，如果双方都彼此有这个爱意，那么他们就可以继续的订婚。 Setelah kurang lebih tunangan 1 tahun, mereka masuk dalam pernikahan. 那么当他们订婚1年以后，他们就要成婚或是结婚。 Bapak Ibu Saudara dikasih di kota yang kecil 50 keluarga kurang lebih. 那么在这样小的城市里面，记住只有50个家庭。 Apapun beritanya, seluruh desa itu pasti tahu. 那么发生了什么事情，那么整个的城市的人都一定知道的。 Coba kita bayangkan, Yusuf dari kecil sudah tahu, Maria sudah tahu. Loh itu loh, mamaku tunangkan aku dengan si ini. 不论是约瑟是玛利亚，从小就知道他们双方的父母已经给他们定了亲。 Ketika sudah remaja, mereka mungkin senyum-senyum, malu-malu. Ini nanti calon suami saya. 所以当他们少年时期的时候，他们就知道了对方是他们将来的未婚夫是未婚妻。 Seluruh desa tahu persis. 那么所有这个乡下这个小城的人都知道这件事。 Sampai suatu hari, 那么直到有一天， seluruh desa tahu. Oh, Yusuf, Maria sudah tunangan. 那么这个约瑟，这个所有的小城里的人都知道，约瑟、玛利亚他们都订了婚。 Tahun depan mereka menikah. 那么明年他们必定会结婚。 Wah, senang ya. 那么这是一个喜事。 Loh, suatu hari tahu-tahu Maria hamil. 那么他们突然感到非常惊讶，玛利亚开始怀孕了。 Kalau Zakaria dan Elizabeth dapat anak, itu kabar sukacita. 如果撒加利亚和以利沙伯他们得到孩子，那是一个喜讯。 Tapi Maria, 可是对玛利亚 kalau 来 dapat 说， anak, itu kecelakaan besar. 若是她未婚就怀孕，那是一个很危险的事情。 Hancurlah seolah-olah masa depan dia. 那么就好像她就没有前途了。 Hancurlah semua harapan dia yang dibangun begitu susah payah. 她所有的希望就破灭了， Seluruh desa tahu 因为所有的乡村里的人都知道， rencana keluarga berantakan. 因为她以后她所做的一些计划都已经乱了。 Dosa menyerang keluarga seolah-olah seperti itu. 那么当这个罪恶去侵袭还是攻击一个家庭，常常是这样 Tapi 的。 Allah katakan engkau dipakai. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang.
可是神说我要使用你成为别人的祝福。 Saudara-saudara, diberkati Tuhan, enak enggak? 所以蒙神赐福是不是好？ Tapi diberkati dalam posisi seperti Maria, ini sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. 可是像玛利亚一样这样的人蒙神的恩典，但是这样的位置、这样的情况是很难去实行接 Hubungan 受的。 keluarga menjadi hancur seolah-olah. 那么他的家人如果不明白的话，会感到很心碎。 Memasuki tahun 2014 nanti, 在我们踏入这2014年， bagaimanakah dengan hubungan keluarga satu dengan lainnya? 我们与家人之间的这个关系又如何呢？ Saya membaca, belajar satu berita di satu kota di China baru-baru ini. 那么我学习也听到了一个新闻，就是在中国的一个城市。 catatan sipil orang yang cerai lebih banyak daripada orang yang nikah. 那么在当局在那边的政府的当局里面，给我们看到那些离婚的人比结婚的人更多。 Ini sungguh-sungguh di dalam Quran. 那么这是一个事实，真实的事情。 Bagaimana dengan masalah keluarga tahun depan? 那么我们今年的这个家庭又如何呢？ Tuhan, Engkau baik, Engkau mau aku melayani, mengasihi Engkau jadi berkat bagi orang lain. 主啊，你是美善的神，我愿意侍奉你，成为别人的祝福。 Aku tidak bersalah, aku tidak berdosa. 我没有犯罪， Tapi kenapa kondisi keluargaku, suamiku, anak-anakku, istriku seperti ini? 可是你看我的家庭，我的丈夫，我的孩子，我的妻子，像这样的事情。 Apa salahku Tuhan? Aku sudah mengasihi Engkau. 那么我到底做错了什么呢？我已经服侍了你。 Apa salahku Tuhan? Aku sudah mempersembahkan diri bagi Engkau. 我到底做错了什么事情？因为我已经将自己来奉献给你。 Banyak hal kita tidak mengerti. 有许多事情我们不明白。 Maria mau berteriak, ngomong, loh, aku tidak salah. Ini dari Roh Kudus. Orang-orang zaman dulu mungkin akan berpikir 玛利 gila 亚 dia. 从心里面大概要呼喊说，这是神的工作，他并没有做出出轨的事情，但是 Mungkin 没有人明白。 orang-orang akan berkata, Maria sudah gila. 然后也许有人说玛利亚疯了， Ada hal-hal tertentu tidak bisa kita jelaskan. 但是有一些事情是很难解释的。 Engkau sudah baik setia pada gereja, tetapi suamimu tidak setia. 你已经忠心成为一个很好的信徒，但是你的丈夫不忠心。 Engkau sudah setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tetapi anak-anakmu tidak baik. 你已经很忠心的来服侍上帝，但是你的孩子不好。 Belum tentu engkau salah. 也许不是我们的错， Kadang-kadang ada banyak hal kita tidak tahu. Ada banyak hal kita tidak mengerti. 有一些事情我们不明白。 Tapi tetaplah setia seperti Maria. 但是我们是不是可以像玛利亚一样，仍然的忠心呢？ Saudara-saudara, saya sangat ngeri, saya katakan ya. Baru-baru ini pulang, teman saya seorang penginjil cerita dengan saya. Ini orang asli Cungko. 那么有一个我的朋友，一个传道人，是中国的传道人。当我回来的时候，他对我这样说： Baru-baru ini ada seorang pengusaha Taiwan pindah ke daratan China dan menikah dengan orang lokal di China. 那么有一个这个台湾的商人，他跟这个中国做了生意，然后跟那边的中国女生结婚。 Pengusaha Taiwan ini sudah berusia. 那么他是这个商人，是不是一个年纪比较大的人？ Lalu dapat istri muda cantik lagi. 他得到一个很年轻又很漂亮的这个妻子。 Dan pengusaha Taiwan ini buka pabrik 2 pabrik besar di Cungko. 这个台湾的商人在中国，他有2个工厂。 Istrinya juga pintar kerja, bantu di dalam administrasi, segalanya beres. 他的这个太太是一个很聪明的人，她帮忙的丈夫在他的工作事业上。 Mereka punya 2 anak. 他们有2个孩子。 Setiap Imlek mereka pulang ke Taiwan.
每一次春节的时候，他们一家人就回到台湾。 Tahun lalu istrinya sangat baik hati ngomong dengan suaminya. 那么上一年、去年，他的这个太太，她好心的对她的丈夫说 Sayang ya kalau pabrik kita tiap tahun tutup sekian lama. Sayang kalau pabrik kita karena Imlek harus tutup agak lama. 她说，若是因为春节我们必须关了这个休假，我们的工厂休假这么长的时间，很可惜了。 Boleh enggak tahun ini saya tidak pulang, saya dengan anak-anak, kamu pulang sendiri deh. Biar pabrik ini, perusahaan ini bisa tetap jalan, paling libur 1-2 hari saja. 那么他说，可不可以今年我不跟你回台湾，但是我跟孩子在中国大陆，那么休假只有1-2天，然后继续这个工厂的工作。 Semua administrasi, semua apa, atur sama, kamu serahkan atur baik-baik, nanti saya akan bereskan semuanya. Catatan semua rapi. 那么行政管理方面的事情，你交给我，我会搞定一切。 Dasar orang Taiwan juga senang uang ya. Gak apa-apa, gak apa-apa kalau gitu. Wah senang ya punya istri yang penuh pengertian, giat untuk bekerja. Ya istriku yang tersayang, saya pulang sendiri. Kamu penuh pengertian, gak apa-apa. 那么这个台湾的这个商人，他觉得很庆幸有这样的太太能够帮助他做这个事业方面的各方面的工作，那么他就很安心的自己一个人回台湾。 Pada hari hanya suami mau berangkat. 那么在那一天他要启程回台湾的时候， Lalu istrinya bilang, aku siapkan satu kado untuk mamamu, mamaku juga, mama mertua. Tolong titipkan untuk mama ya. Jangan dibuka, ini khusus ya, karena titipan dia tidak mungkin dibuka. Jadi dia titipkan suaminya, wah senang sekali. Bukan hanya penuh pengertian, tapi masih belikan kado untuk mamanya di Taiwan. 那么他给了丈夫一个礼物，是要送给他的婆婆的。然后对丈夫说，不要打开这个礼物，当你回到台湾你才打开。 Sampailah ke bandara. 那么当他到机场的时候， Setelah di scan, 然后当他通过了这个检查机， suami ini ditahan. 这个做丈夫的这个商人被扣留。 Ternyata kado yang 1 kilo itu adalah heroin. 原来这个1公斤的礼物呢是毒品。 Dan menurut aturan itu adalah hukuman mati. 那么按照他们的规矩， Itu adalah hukuman mati. 他必须要被判死刑。 Suami ini tidak pernah keluar lagi. 那么他就没有再出狱了。 Dan perusahaan ini dikelola sampai sekarang ini sudah hampir setahun oleh istrinya ini. 那么在这个1年里面，是一切的工厂的他的工作事业就由他的妻子来掌管。 Saudara-saudara, saya tidak bilang Anda harus mencurigai suami atau istri Anda. 我并不是说你要怀疑你的丈夫、你的妻子， Tapi saya ceritakan ini adalah sesuatu fakta yang terjadi di negeri orang lain. 可是我所告诉你的是一个真实故事，发生在这个中国人。 Mungkin Anda sudah baik. Anda sudah baik, sudah setia. 你已经很忠心、很好， Tapi ada kalanya ada orang yang menyakiti Anda. 可是有许多人会伤害你， Bahkan itu adalah orang-orang terdekat Anda. 甚至那些很亲近你的人都可以伤害你。 Tetaplah setia. 可是你要仍然着忠心， Sekalipun engkau tidak mengerti. 虽然你不明白。 Hal ketiga, kita melihat 第3点， jangan takut. Itu dikatakan kepada gembala. 那么我们看到天使对这个牧羊人说：“不要惧怕。 Siapakah gembala? ”那么牧羊人是谁呢？ Gembala adalah orang yang posisinya sangat rendah. 那么他可以说是当时社会是非常非常低级的人、低微的人， Kebanyakan mereka adalah budak. 也可以说他们一般都是这些奴隶。 Jangankan untuk berpikir tentang masa depan. 我们不要说他们会怎样去思想他们的前途， Besok kemana aja makan apa mungkin mereka susah untuk 明天 memikirkannya. 要往何处去，要吃什么，他们都不知道。 Tapi kepada kelompok orang ini secara istimewa malaikat menampakkan diri. Tuhan utus satu rombongan malaikat. 可是我们看到，在这一群的牧羊人当中，是差遣
天使向他们显现。 Bukan hanya satu rombongan malaikat saja, tetapi malaikat ini mengadakan satu paduan suara. Ayat 13 sampai 15. 不但有这个很多的天使向他们显现，甚至他可以听到天使天君在高声赞美神。 Kepada kelompok orang yang lemah, kepada kelompok orang yang seolah-olah tidak berdaya. 那么我们看到这么无能、这么低微的人，神顾念他们。 Allah kirimkan utusan khusus, bukan satu malaikat, satu rombongan malaikat. 那么神不是差遣一个天使向他们显现，而是一大群的这个天使向他们显现。 Dan ada satu pujian yang diperdengarkan kepada para gembala. 然后天使也是在高声赞美上帝。 Apakah Anda merasa diri Anda sangat lemah, tidak berdaya hari ini? 是不是你现在感到无能为力？ Aku tidak seperti si A, aku tidak seperti si B. Bagaimana mungkin berpikir tahun 2014 masa depan saya? 我不像这个某某人，或是驾驭这个某某人，那我也不敢去思想2014年的前途是什么。 Bapak Ibu Saudara terkasih, puncaknya adalah malaikat datang pada gembala. 可是我们看到一个顶峰，或是一个顶点，就是这个天使将这个牧羊人显现。 Kepada Zakaria beritanya adalah kelahiran Yohanes. 那么当他来到撒加利亚面前说，他要得到一个儿子，就是约翰。 Kepada Maria, engkau diberkati, engkau menjadi ibunda bagi Yesus. 那么当他天使来到玛利亚面前说，他是蒙恩的女子，耶稣要借助玛利亚诞生。 Dan kepada gembala, hari ini telah lahir juru selamat bagi dunia. 可是当天使这个向牧羊人显现的时候，说什么呢？他说：“今天为你们生了救主，就是主基督。” Secara istimewa, Allah mengangkat orang-orang lemah. 那么这里给我们看到那些卑微软弱的人，神就提升他们，使他们升高。 Kalau Anda merasa aku tidak seperti Zakaria, aktivis gereja, pemimpin gereja, aku adalah orang lemah. 如果我们认为我不是这个教会的圣工人员，有什么地位的人，我是一个软弱的人。 Aku juga bukan seperti Maria, keturunan orang Lewi yang terkenal. 我也不是这个玛利亚这么有出名的人， Tapi saya adalah orang lemah. 我是一个软弱的人。 Allah tetap katakan pada engkau, jangan takut. 可是上帝仍然对我们说：“不要惧怕， Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. 因为今天为你们生了救主，就是主基督。 Ada masa depan untuk engkau. Ada masa 所 depan 以 untuk 你 engkau. 的前程必定有前途， Karena Kristus lahir untukmu. 因为耶稣已经为你降生在这个世上。 Siapakah Anda hari ini? Siapakah Anda hari ini? 那么今天你又是谁呢？ Apakah Anda orang yang terkenal, punya posisi tinggi? 你是不是一个很有名望、出名的人？ Berdoa meminta pada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak menjawab. 你一直祷告，好像神不垂听你的祷告。 Tetaplah setia berdoa. 你要仍然忠心的祷告， Allah tidak pernah meninggalkan Anda. 因为主神不离弃你。 Apakah keluarga Anda sekarang ini di dalam kesulitan masalah? 如果现在在你的家庭面对一些的问题挣扎， Padahal Anda sudah setia ke gereja. 可是你很忠心的到礼拜堂敬拜主， Tetaplah berdoa. 可是你要仍然忠心的祷告 Ada，masa depan untuk Anda. 因为你的前程是有前途的。 Apakah Anda seperti gembala, merasa diri lemah tidak berdaya? 或是你像这些牧羊人一样软弱无能无力， Mau ke gereja minta doakan sama pendeta penginjil aja kita tidak berani. 然后我们要请牧师传道为我们祷告，我们不敢， Apalagi masukkan ke pokok doa kita tidak berani. 更何况把我们的重担困难写在这个祷告事项。 Semua kita simpan sendiri karena kita adalah orang lemah. 我们把所有的困难放在我们的心里，因为我们感觉到我们软弱。 Allah katakan, jangan takut. 可是神对你说不要惧怕， Ada masa depan untuk engkau. 因为你确实有前途的， Karena Kristus Yesus lahir untuk engkau. 因为耶稣基督已经为你而诞生。 Bila firman Tuhan boleh menolong kita semua. 让神的话语来帮助我们每一个人。 Kita berdoa. 我们低头祷告。
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. 亲爱的主耶稣，我们为着你的真理来感谢你。 Apapun yang menjadi beban kami memasuki tahun 2014 ini, 当我们进入2014年，将要发生任何的事情， tolong kami melihat dengan kacamata iman bahwa Engkau bersama dengan kami. 主啊，求你帮助我们用信心的眼看来看一切发生事情，使我们知道主你与我们同在， Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. 因为你是永不离开我们的真神。 Terima kasih Tuhan. 主啊，我们感谢你， Berkati firman-Mu. 求你祝福， Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉靠我主耶稣基督生命求， Amin.